Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ni kita nak sembang-sembang pasal jet rod dan crankshaft Okay, ini specifically for NVX ataupun Aerox. Okay, so saya akan mulakan dengan apa itu jet rod lah untuk orang yang baru nak belajar kan. Okay, so basic kita punya stroke bergantung kepada pin. Okay, pin ni ada dekat tinggi mana, setinggi mana. So untuk NVX kita punya stroke adalah 58. Okay, piston kita 58, stroke pun 58. Okay, dan dia 0.7 dan sebagainya lah. Tapi apa nak bagi tahu, stroke untuk motor standard sangat balance. Okay, dia memang square engine, jadi memang baik lah. Ini adalah crankshaft original yang boleh pakai lagi sebenarnya. Cuma saya tukar masa saya pakai BRT hari tu. Jadi kalau kita tengok, ini adalah crankshaft original BG5, B65 road standard. Okay, kalau kita tengok road standard 2DP, road ni memang road yang standard. So untuk standard okey lah. Tapi kalau untuk high RPM tidak sesuai sangat. Okay, original dia datang dengan bearing 6305. Okay, 6305 made in Indonesia, original IDN. Okay, dan bearing yang belah sini 6306 Koyo Japan. So kalau tengok bearing, size dia ini lebih besar daripada belah sini. Ini yang ada kita punya sprocket untuk oil pump dan juga timing chain. Okay, so bearing belah sini memang lebih besar daripada belah sana. Size tak sama. Okay, jadi kalau NVX standard, selalunya dia akan rosak kat sini. Rosak kat sini sebab washer ni, okay, dia sebenarnya dia akan ada washer dan ada kelawar dan ada mangkuk kan. Selalunya washer ni yang rosak kalau kita ikat terlalu kuat. So kalau terlalu kuat sangat, dia akan makan washer ni dan serbuk bearing, serbuk besi tu dia akan masuk dalam bush. Contohnya nantilah saya masukkan bush. Okay, so dia masuk dalam bush tu, so dia akan lekat. Okay, jadi kalau tengok crankshaft ni, ini pernah tercabut kipas. Okay, tercabut kipas dan dia dah tak best, tapi thread ni masih lagi okey. Ini adalah skru original lah masa V1 dulu. Skru ni memang, nut ni memang tak boleh pakai lah. Okay, dan kat sini dah tak cantik. Jadi ini adalah crankshaft standard. Alright. So cara kita nak tengok bearing tu goyang, bearing rod goyang tak goyang, kita pegang macam ni dan kita ketuk. Kalau dia goyang, bunyi kuat sangat, dia adalah yang dah ni lah. Cuma yang ini bearing dia bunyi ni sebab washer ni. Tapi bearing ni sebenarnya atas bawah dia masih lagi okey. Kita tak tengok kiri kanan, kita tengok atas bawah. Okay, crankshaft ni dah lama terbiar sebenarnya. Saya letak simpan je. So saya nak nak tunjukkan kat korang apa yang penting. Motor saya sekarang ni baru pasang dan baru buka balik. Ada kat sini Okay, so baru pasang. So apa masalahnya? Masalahnya adalah saya nak tengok berapa jarak antara bearing ke bearing ni. So kalau saya guna caliper, okay, caliper ni caliper besar caliper besar. See, kita akan dapat lebih kurang, sorry, ambil yang depan. Okay, ambil yang depan sahaja. Okay, 87, rapatkan dia. Ambil yang tengah-tengah sikit lah. 87.5. Okay, 87.5. Ini adalah jarak bearing ke bearing. Alright. So dia memang press. Ni memang press habis sampai ke hujung. Tapi kalau tengok bearing ni sebenarnya jarak ni, tebal bearing ni sebenarnya dia tebal. Macam tu lebih kurang. Bearing ni tebal. So apa yang jadi, saya just nak cerita lah. Lepas saya pakai standard punya crankshaft ni, masa tu tak jet lagi,
saya pakai BRT. BRT ni yang bagusnya, yang pertama sekali saya suka dia dah harden kat sini. Dia kuatkan besi kat sini dengan kepanasan. Dia dah harden kat sini. Okay, memang kuat. Tapi malangnya rod dia kecil. Okay, rodnya memang masih lagi kecil. Saya dah tanya BRT, malah nak cakap lah siapa, tapi memang dia lah yang paling. Dia kata memang tak ada plan untuk besarkan rod BRT sebab semuanya patutnya aman. Tapi hakikatnya kat sini kawan-kawan saya semua yang putus, termasuk adik saya baru-baru ni dia putus rod. Jadi saya sendiri pun dah tak berani nak pakai walaupun saya tak ada masalah lagi. Cuma itulah. Okay, cuma saya tak nak pakai dah. So saya dah tak pakai BRT punya crankshaft. BRT ni sebenarnya dia, yalah, ramai semua orang pun dah tahulah kan. Cuma saya just nak cerita untuk orang-orang yang baru. Okey, untuk BRT ni dia punya dia adalah tambah 3.05. Okey, total jet adalah 6.1. Maksudnya total stroke yang kita tambah adalah di atas 3 bawah 3. So jet 3 total 6. Okay, so kalau 58 tambah 6 sebenarnya kalau pakai untuk 64 block 65 nice. Okay, 65 nice. Kalau jet 2 pakai 63 nice pada saya lah. 65 pun okay. Okay, so BRT bagus sebab dia harden tapi size rodnya kecil. Dan sebenarnya yang tak best pada saya lah, saya pun tak pandai sangat, tapi sebenarnya road ratio BRT tidak berapa cemerlang lah untuk ketahanan. Sebab dia macam tangan pendek, bahu lebar, tangan pendek, macam tu. So road dia memang dia nak buat 3mm lebih pendek daripada original. Maksudnya road original ni 99. Okay, so dia tukar jadi 96. So bila 96 road pendek tapi jet 3, tinggikan 3, kan jauhkan dia punya bahu tu 3. Jadi dia punya stroke tu sangat stroke memang naik, tapi dia punya pergerakan, okay, dia punya piston speed tu nanti mungkin akan lebih tinggi sangat. Okay, jadi saya rasa lebih baiklah saya tukar sebelum jadi apa-apa. Okay, so kalau tengok yang lain tu sama je lah. Okay, memang BRT boleh pakai, tapi dah jadi risau sebab kita risaukan piston speed dan juga lah road ratio piston speed dan material road ni sangat kecil. Okay, dan yang sekarang ni saya nak pakai ni sebenarnya TRF. Okay, tapi dia sama je dengan TT MRC sebenarnya. Apa yang saya dah buat, saya dah tengok apa yang ada stok. Dulu SCK pun ada stok sekejap, lepas tu dia dah habis. SCK jet 2 juga rasanya. Okay, ini jet 2. Saya dah tukar bearing Phyto macam yang saya buat video sebelum ni. Semuanya memang ketat lah, tak atas bawah memang tak ada. Tapi bearing ni sebenarnya C3 je, bukan C4. Tengok dia punya goyang, nampak tak? C3 goyang biasa, bukan goyang atas bawah tu, dia goyang macam ni. Okay, which is tak apa, masih lagi okay lah. Sebenarnya bearing, yalah, jangan pakai terlalu longgar lah kan. Macam C4 pada saya longgar sangat lah. Mungkin sebab kita tak nak sebarang pergerakan, especially masa high speed nanti. Crankshaft ni boleh apa, yalah, dia boleh over dia punya rotating mass kan. Takut dia punya ni nanti. Tapi saya belum try lagi lah, belum jalan lagi. Saya dah pasang dah sebenarnya, saya dah pasang dah dekat motor. Tapi tadi korang tengok kan, 87.5. Tengok yang ni, masalah saya sebenarnya.
86. Tadi saya kira 860. 86. Jadi inilah masalah saya. Bila saya masuk dah pasang, saya punya crankshaft ni boleh bergerak macam ni. Atas bawah tak boleh. Boleh bergerak macam ni. Terlalu banyak sangat. Memanglah adalah lebih kurang 1.5 tu memang adalah. Jadi nak kena hantar balik machine shop untuk bagi dia renggang sikit bearing ni. Okay. Yang ni tak usik lagi tu, tak tukar apa-apa, rod pun tak tukar dan sebagainya. Cuma itulah, bearing ni dia sebenarnya macam dia kecil sikit. Ui, banyak weh. Ini tak ada pula Adakah rosak ke? Aduh, baru je. Tak kot, insyaAllah. So saya nak kena keluarkan sikit bearing ni pakai apa, tak tahulah cara machine shop nak buat macam mana. Nak pakai washer ke, nak pakai apa ke, nak jet keluar sikit je ke, nanti saya update bila saya dah pasang. Tapi kelebihan dia, walaupun dia jet 2, tapi rod dia besar. Okay, harapannya dia lebih tahan dan lebih meyakinkan lah. Baiklah, saya dah buat beberapa comparison. Sekarang ni saya just terfikir nak buat nak timbang. Okay. Macam biasa kalau timbang kita kena tempat yang stable. Ini kira stable lah. Okay, kosong. Jom kita try timbang. Saya tak pernah tak fikir pun nak timbang. Tapi kita tengok crankshaft dengan bearing untuk NVX berapa. Tiga kilo juga weh. 3356. Tiga tak tepat kalau buka gerak macam ni. Okey, 3350. Ni final. Okay, ni yang boleh lah 3349, 3350 ya. Alright, 3.3 kilo. Sebab saya tak pernah tengok orang buat timbang-timbang macam ni, ataupun orang buat tapi tak nak share. Ikutlah, saya nak share je. So ini adalah BRT 3175. 3175 maknanya 3.1 kilo. Okey, so saya dah tahu sekarang ni saya punya TRF punya crankshaft lebih berat daripada BRT standard. Berapa standard? 32 bro. Maksudnya kalau kita lightenkan magnet kan, kita lightenkan belah sini, lightenkan mangkuk. Oi, kena kira weh. Original 3209 original. TRF lagi berat. Menarik weh, menarik. Okay, saya harap korang subscribe lah channel saya ni. Walaupun tak mengharap sangat, tapi sebenarnya dia bagi motivasi kat kita nak buat benda-benda bodoh je ni. Tengok tangan berminyak-minyak dalam rumah. Alright guys, itu sahajalah saya rasa setakat ni. Apa-apa hal, saya akan post lagi lah ataupun share lagi benda-benda yang macam ni, okay, supaya kita boleh belajar dan enjoy NVX ataupun Aerox. Okay, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, okay, share, like, visit saya punya Shopee shop. Terima kasih. Okay, so ini adalah perbezaan crankshaft yang ada. So yang mula-mula ni adalah crankshaft standard. Okay, dia memang H-beam juga, tapi dia kecil, 2DP.
Lepas tu kita ada BRT. BRT pun kecil. Saya pakai 2 tahun lah lebih kurang. Alhamdulillah belum lagi apa-apa. Tapi dalam episod yang sebelum ni adik saya dah putus. So ini pula adalah TRF. Okay, so TRF, TTMRC sama je. Okay, jadi apa yang saya ukur tadi adalah bearing. Kalau korang tengok, bearing daripada jauh nampak bearing Faito ni dia kecil. Jadi bila dia kecil, saya dah ukur tadi dalam video yang tadi 86. Sebenarnya original 88. Jadi sebab tu dia ada gap antara dua side ni, sebab bearing punya size. Jadi saya nak kena adjust balik sebelum saya pasang. Jangan lupa like, comment, and subscribe.